Majlis Berhimpun-Himpun merupakan majlis perjumpaan bagi suku kaum Kedayan di Sabah selain Majlis Makan Tahun. Majlis Berhimpun-Himpun ini dalam skala lebih kecil seperti perjumpaan di kampung atau mukim. Pengisiannya dimuatkan dengan pelbagai aktiviti seperti permainan, kenduri, bertukar-tukar fikiran dan diakhiri dengan acara kesenian seperti tarian dan bermukun. Jawatan kuasa yang dipertanggungjawabkan kali ini pastinya sibuk, terutama Suhaili Bair, Samsiah Awang Bungsu dan Ahmadin Haji Marjan serta beberapa ahli jawatan kuasa yang lain dalam membuat persiapan Majlis Berhimpun-Himpun di Kampung Maraba, Beaufort. Sebelum Majlis Berhimpun-Himpun diadakan, pelbagai persiapan perlu dilakukan, antaranya batak dan latihan silat. Batak merupakan satu amalan yang diamalkan terutama bagi individu yang aktif dalam seni mempertahankan diri. Batak juga turut diamalkan oleh masyarakat Bisaya, Bajau dan Brunei. Di lokasi yang lain, selain latihan, persembahan silat turut diadakan lebih awal. Satu lagi persiapan yang dibuat lebih awal ialah menyediakan herba asli hutan. Satu lagi warisan suku kaum Kedayan iaitu amalan penggunaan herba asli hutan. Salah satunya ialah penggunaan akar pelibas. Kesempatan bersama Mail bin Haji Munab banyak merungkai kelebihan akar ini. Ini yang sebenarnya sejenis akar tapi yang dinamakannya nama pelibas lah yang kami sini panggil ya pelibas. Barang ini pun mungkin akar-akar daripada tumbuh-tumbuhan hutan lah, tapi orang tua dulu kan ya mahir dalam bidang-bidang macam ni, jadi orang dapat akar ini dijadikan ubat lah. Biasanya sekarang ini kami tanam lah, pasal barang ini kami takut pupus kalau yang ambil di hutan-hutan saya kan. Jadi kami tanam di siring-siring rumah, belakang-belakang rumah lah, yang ada tempat yang sesuai. Gitu, kalau saya selain daripada racun tu, kami gunakan untuk macam sakit-sakit leher, padas-padas leher, macam macam ubat-ubat dalaman dalam badan lah biasanya. Atau kami gunakan yang di akar-akar ni macam santau-santau pun kiranya kalau ni orang Kedayan mengasih itu boleh jadi pakai. Biasanya itulah yang macam kita tahu ya, macam rasa ada minum racun, macam cepat-cepatlah kita ambil barang ini kita gunakan lah. Yang sebaiknya kita papak-papak isap-isap ya punya itulah aing-aingnya tu. Herba-herba ini disiapkan untuk dibawa semasa Majlis Berhimpun-Himpun. Penempatan suku kaum Kedayan tertumpu di bahagian selatan negeri Sabah, iaitu daerah Sepitang, Papar dan juga Beaufort. Kedayan ini kalau ikut sejarah dia bermula di Brunei. Ada keinginan untuk keluar daripada kawasan yang sama. Maka Kedayan itu telah pun berhijrah dari Brunei ke Sarawak, ke Labuan dan juga ke Sabah. Bahasa Kedayan ini unik, dia tidak ada R. Kalau contohnya dia menyamai perkataan bahasa Melayu juga, bahasa Brunei, tapi dia tidak ada R. Contohnya beras. Jadi Kedayan cakap bas. Kalau keras kita cakap kas. Jadi R itu tidak ada. Tapi Kedayan cukup memahami bila disebut itulah maksud perkataan itu. Jadi ini uniknya bahasa. Jahat tu kajam-kajam lagi mata dia. Terus kepalanya.
Sehari sebelum Majlis Berhimpun-Himpun, kali ini giliran Samsiah Awang Bungsu dan rakan-rakannya pula keluar mencari daun nyirik atau dikenali sebagai daun nik dalam bahasa Kedayan. Daun nyirik ini tumbuh melata di kawasan kampung, jadi agak mudah diperoleh. Daun ini akan dibawa malam nanti untuk membuat kelupis, iaitu sejenis makanan utama suku kaum Kedayan yang akan dihidangkan pada Majlis Berhimpun-Himpun esoknya. Menjelang malam, golongan lelaki mula sibuk di bahagian dapur. Proses membuat kelupis bermula. Santan diperah dan kemudiannya ditanak. Proses ini dinamakan mendadih. Setelah santan kelihatan matang, beras pulut yang telah dicuci akan dimasukkan dan dikawal rata sehingga hampir masak. Kemudian ia akan diangkat untuk dibungkus dengan daun nik yang telah disediakan tadi. Selain kelupis, wajib juga turut dimasak malam ini. Bermulalah proses membungkus kelupis yang biasanya dibuat secara bersama oleh golongan lelaki dan wanita. Sikap bergotong royong atau dalam istilah Kedayan, bosah usah ini masih diamalkan oleh suku kaum Kedayan sehingga kini. Setelah proses membungkus, kelupis akan diikat 10 ke 15 biji. Mengikat kelupis ini dikenali sebagai menjalin kelupis. Setelah itu, barulah ia dikukus sehingga masak. Kalau kenduri Kandara Kedayan wajib ada kelupis, wajib ada wajit. Misalnya keramaian-keramaian diselang-seli dengan acara keramaian yang selalu biasalah joget. Kalau di sebelah Miri dia ada mokon. Kalau di sebelah Sabah ni dia panggil joget. Kemudian kita ada sukan-sukan masa perayaan mengikut keadaan. Ada sukan gasing, ada sukan kohit. Jadi itu uniknya. Hari yang ditunggu telah tiba. Majlis Berhimpun-Himpun Kampung Maraba Beaufort sudah bermula. Di hujung kampung hinggalah yang tinggal di bandar akan berhimpun. Ahmad Haji Marjan yang menjadi tuan rumah lokasi penganjuran acara kali ini turut terlibat menguruskan persiapan sambutan sambut tamu. Sambut tamu ini biasanya disajikan dengan persembahan silat. Acara dimulai dengan ucapan alu-aluan oleh Suhaili Bair selaku penyelaras acara. Diikuti dengan amanat dan perkongsian Yang Mohd Datuk Dr. Yusof Yaakob selaku Presiden Persatuan Kedayan Sabah. Ketika majlis seumpama inilah akan dapat dilihat kepelbagaian pakaian suku kaum Kedayan. Pakaian suku kaum Kedayan ini juga agak berbeza sedikit corak dan hiasannya mengikut daerah masing-masing. Majlis ini juga ada kalanya turut dihadiri oleh suku Kedayan yang berasal dari daerah lain seperti Sipitang, Papar, Miri, Limbang dan Labuan. Di sini kami memakai baju etnik Kedayan, itu baju daripada bangsa Kedayan Borneo. Setakat ni yang kenapa Kedayan memilih hitam dan merah, tapi sebenarnya lebih kepada hitam dan disnya kepada merah. Pertamanya memang dulu-dulu memang warna hitamlah saja yang ada. Okey. Di sini ada satu contoh baju Kedayan bagi lelaki. Itu dia semestinya ada tanjak, baju, samping dan sebenarnya ada satu lagi ini selendang. Setiap butang yang dipakai ini memang ada maknanya. Macam taris merah ni, macam samping. Samping ni sebenarnya boleh jadi di samping ni boleh dipakaikan selendang. Maksudnya di sini kalau dulu kalau orang masuk ke hutan, itulah orang kata lap peluhnya.
Okey, sekarang kita beralih kepada baju etnik Kedayan yang sebelah perempuan ataupun bini-bini, baju kubamban. Jadi walaupun apa rupa bentuknya, sebab dia baju Kedayan lawas lain, baju Kedayan limbang lain, ia mengikut tempat-tempat yang tempat dorang demonstratin lah. Yang ini ada Kedayan daripada Merbah, yang mungkin dorang hampir dengan kaum Bisaya. Jadi adat dorang tu, baju dorang tu tercombine dengan baju ini. Yang hitam merah ni yang ada sedikit emas menandakan bahawa ini adalah seorang wanita. Kubamban ni maksudnya di sini kalau mengikut cerita, setiap kalau dulu anak dara ni, Kubamban ni, kalau kami dulu, ia menjaga anak dara tu tanpa orang tuanya mengawasi 24 jam. Maksudnya sini, selagi bunyi kubamban tu ada di sekitar rumah, bermaknanya anak daranya tu masih di rumah, dan kalau bunyi kubamban tu tiada di rumah tu, bermaknanya anak daranya tu keluar tanpa izin. Maksudnya begitu. Jadi kubamban ni juga dipakai dengan angka yang ganjil. Sebab kalau mengikut cerita dulu ataupun mengikut cerita nenek moyang, orang alus tak boleh mengira kalau ganjil. Gitulah. Yang macam yang saya pakai sekarang ni, serukup. Serukup itu menutup kepala. Kalau dulu serukup ni 3 dalam 1. Di sana kita akan macam jua pihak lelaki tadi, bawahnya dia juga tempatlah peluh, tempat menutup, berlindung daripada panas matahari, ataupun membawa oleh-oleh daripada hutan berkebun. Dan selendang, ini adalah selendang. Selendang ni akan diletakkan sebelah kanan, dan yang di sini ni dipanggil bakung, yang dia akan disertakan dengan tali pinggang ni. Kalau dulu tali pinggang tembaga, tapi sekarang sudah moden, kita ganti kepada tali pinggang besi. Jadi itulah konsepnya, tidak akan jauh, hitam dan merah. Makan berhidang dimulakan dengan sajian pertama, iaitu kuih muih yang terdiri daripada pelbagai jenis kuih tempatan, termasuk lupis, wajik, penyaram dan lamban. Lupis dan lamban biasanya dimakan dengan ayam masak kari atau kuah kacang. Selain itu, hidangan kedua pula akan disajikan yang terdiri daripada nasi yang diletakkan kuih penyaram, wajik dan garam, atau lebih dikenali sebagai sia dalam bahasa Kedayan. Hidangan lauk pauk pula terdiri daripada ikan butung rebus kunyit yang dimasak dengan asam limpahung. Manakala sayurnya pula ialah umbut lubak, iaitu jenis pokok palma yang dikenali sebagai pokok luba. Majlis belum berakhir. Pada sebelah petangnya, permainan tradisional Kedayan yang dikenali sebagai kuhit diadakan. Kali ini giliran Haji Lakim Haji Jailani mengendalikan acara permainan ini. Sebenarnya kuhit ni asalnya daripada tempurung kelapa ataupun kita panggil tempung piasau. Biasanya ai berhimpun kan amai kawin ngalupis. Jadi ai ngalupis tu biasa ngukur piasau. Buat ngukur piasau, habis ngukur piasau lepas tu tempung tu dipikirkannya apa baik kan mainannya. Baik kita buat satu mainan pasal tempung ni. Ini terjadinya kuhit ni. Di mana tempung tu lah yang kita buatkan untuk benda permainan kuhit. Kuhit ni mulanya boleh dimainkan secara kumpulan, iaitu yang paling besar 3 atau 5 orang. Karangan ni kita buat masanya dalam 7 minit atau 10 minit paling baik dalam satu game. Dalam satu game tu ia ada 6 permainan, iaitu kuhit,
sapit, pindu kana, pindu inting, sangoy, dan patah. Apabila game itu selesai, maka ia dipanggil satu nua. Bahasa Kadayanya satu nua, atau bahasa yang karangan ini satu game. Yang sebenarnya mainan ini memang indah amai yang tahu. Setakat ini mungkin generasi kami bolehlah, tapi generasi yang di bawah daripada kami memang tidak tahu. Tidak hanya kuhit, satu lagi permainan yang sering dimainkan oleh suku kaum Kedayan ialah gasing. Di Beaufort dan Sepitang mempunyai ramai pembuat dan pemain gasing serta sering mengikuti pertandingan atau persembahan yang dianjurkan. Siang berganti malam, majlis berhimpun-himpun diakhiri dengan majlis berhibur. Malam ini diisi dengan persembahan bermukun, persembahan tarian anding, iaitu tarian yang asalnya merupakan ritual pengubatan pesakit. Penganjuran majlis berhimpun-himpun merupakan salah satu usaha persatuan dalam menjaga dan memelihara adat warisan suku kaum Kadayan. Matlamat utama kita ialah 3 matlamat utama. Yang pertama sekali untuk mengangkat martabat Kadayan itu, kemudian mengekalkan adat resam, budaya dan juga bahasa Kadayan. Nama persatuan itu sebenarnya persatuan ini naik. Kita mau isinya ahli persatuan itu yang mengangkat persatuan. Nama persatuannya tidak akan harum kalau ahlinya tidak menaikkan bangsanya sendiri atau terlibat sendiri. Perumpamaan biar mati anak, jangan mati adat yang sering kita dengar menunjukkan bahawa betapa pentingnya adat yang patut dijunjung, sehingga sesuatu yang amat berat seperti kehilangan anak dijadikan perbandingan. Ini menunjukkan bahawa amanah dan tanggungjawab memelihara adat warisan sesuatu bangsa jauh lebih berat. Sebenarnya masih banyak lagi warisan dan amalan masyarakat Kadayan yang tersimpan rapi. Justru Persatuan Kadayan Sabah akan terus berusaha menjaga serta memelihara warisan ini walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran masa kini. Jangan ada rasa rendah diri, satu. Kita tidak boleh rasa sudah sekarang ini ada satu istilah Kadayannya kepisok-pisok. Maksudnya di Haji Saleh pisok-pisok ni ke tepi. Kau tah aku ndak payah. Kau tah aku ndak payah. No. Itu budaya dulu. Kita mau Kadayan tu ke tengah. Saya lah. Warisan dan budaya sesuatu kaum haruslah dijunjung dan dijaga demi kesinambungan tamadun sesuatu kaum itu sendiri agar kekal diketahui asal usulnya. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Budaya dan adat mati, lenyaplah sesuatu bangsa. Undangan dapat buat, di pun dapat juga. Naga ambang, naga ambai, naga basaung di hadapanku. Sipun guambang datang kamai, kakalku betaung nyahan kudaatku. Tampaik malagu hujan mangguso, basilang ngalih sahan asamu. Dahan gugu batu melongso, jan belalih langoy ajaimu. Tatap ugal manas tumang.